أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافي هنيا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kata pengarah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekhuna Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Qutan Al-Kelantani dalam kitab dia Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, sehinggalah perkataan beliau dan dalil qiyamuhu binafsih, dan dalil qiyamuhu binafsih itu kerana jikalau berkehendak ia Tuhan kepada zat nescaya adalah ia Tuhan itu sifat, dan keadaan ia Tuhan sifat itu mustahil. Jadi antara ciri-ciri Tuhan yang sebenar adalah qiyamuhu binafsih. Tuhan itu berdiri dengan sendiri, ataupun Tuhan tidak berhajat kepada apa-apa pun. Maksud berhajat kepada apa-apa pun sama ada Tuhan itu berhajat kepada zat. Supaya hamba sebut, kerah perlu kepada seming, lembut perlu kepada kain, licin perlu kepada kaca. Maka licin semata-mata tak boleh ada, tak mungkin wujud. Kenapa? Kerana licin, kerah, kogapa itu adalah sifat. Maka tabiat dia sifat tidak boleh duduk sendiri, mesti menumpai pada zat. Maka kalau kita kata Tuhan berhajat kepada sifat, Tuhan berhajat kepada zat, maka dia jenis spesies sifat lah. Tuhan tu masuk dalam kategori sifat jugalah. Masuk dalam kategori lembut, masuk dalam kategori kerah. Kerana apa? Kerana benda-benda lagu tu berhajat kepada zat. Maka kalau Tuhan berhajat kepada zat, dia tu sifat. Maka Tuhan dalam bentuk sifat itu mustahil. Kerana apa? Kerana macam mana Tuhan nak bersifat dengan sifat ma'ani pula. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Kerah nak bersifat dengan lembut tak boleh. Kerah nak bersifat dengan panjang tak boleh. Pakai hak bersifat dengan panjang lembut itu zat, sifat tak boleh.
Patu sifat, kalau Tuhan ni jenis menumpai pada sesuatu benda, macam sifat, macam mana benda lain nak tupai pada diri dia? Sifat kudrat tak boleh nak tupai, sifat iradat, sifat gapo tak boleh nak tupai. Maka keadaan Tuhan itu sifat mustahil. Apa? Kerana sifat menumpai pada satu benda kelemahan. Sifat semata-mata kelemahan. Berarti Tuhan ni berhajat kepada zat. Zat ni benda koding kau benda gapo pula. Sudah jadi masalah. Maka keadaan Tuhan itu sifat menumpai pada benda itu adalah benda yang mustahil oleh akal nak fikir. Dan jikalau berkehendak ia kepada fa'il pula. Maksud yang kedua, Tuhan tidak berhajat kepada apa-apa. Kalulah Tuhan itu berhajat kepada pencipta, fa'il pencipta. Kita royak dah. Ciri-ciri Tuhan itu qiyamuhu binafsih. Tuhan itu berdiri dengan sendiri. Dari dua sudut. Pertama, dari sudut Tuhan itu zat. Tuhan itu zat dah. Maka tak perlu kepada zat lain dah. Kerana dia sudah zat dah. Kedua, dari sudut dia tidak berhajat kepada pencipta ataupun tidak berhajat kepada fa'il. Tidak hajat kepada pencipta, tidak berhajat kepada fa'il. Kerana apa? Nescaya kalau Tuhan berhajat kepada fa'il, ni panggil fardu takdir dalam ilmu tauhid. Kenapa kita takdir ke? Kita contoh ke benda-benda mustahil. Tujuan dia supaya semakin kejak, semakin kemah pegangnya tauhid kita. Pegangnya sebelah isbat tu semakin kuat kerana kita belajar mengenai penafian. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenar-benarnya tak wujud kecuali Allah sahaja Tuhan sebenar-benar hak ada, hak wujudnya. Hak selain daripada Allah, Tuhan yang sebenar-benar tidak wujud. Manakala Tuhan yang tidak sebenar, seperti Tokong ko, gapo dia ko, Yesus ko, Siva ko, benda tu ada di khayal orang-orang kafir. Ada di wakil, ada apa dia buat sembah Tokong tu, ada. Kita tidak nafi Tokong tu. Tokong tu tidak masuk dalam kategori Tuhan yang kita nafi pun ketika kita sebut la ilaha illallah. Bapa kita sebut la ilaha tiada Tuhan. Sebut direklah Allah Ta'ala Tuhan. Tak payah tiada Tuhan. Maka kategori nafi ini tujuan dia nak menguatkan isbat kita tu. Nak menguatkan kita kata Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan. Maka kita nafi ke Tuhan lain. Kerana apa? Kerana kalau kita sebut Allah Ta'ala sahaja sebagai Tuhan, tanpa kita menafi ke Tuhan lain, tauhid kita masih tidak murni. Tauhid kita masih tidak bersih. Kerana apa? Kerana kita mensabit ke Tuhan Allah Ta'ala. Tetapi hak nafi Tuhan tak nafi lagi, tak bersih lagi. Maka apabila kita ngaji sifat wajib, kita kena ngaji juga mustahil dia. Sifat mustahil dia. Contoh-contoh kalu dalam kitab tauhid kata. Kalulah Tuhan itu berhajat kepada pencipta. Kalu. Maka istilah di dalam ilmu usuluddin dipanggil fardu takdir. Fardu takdir dipanggil. Kita takdir. Fardu apa maksud fardu? Wajib kita pegang fardu kata Tuhan itu tidak berhajat kepada sesuatu. Dan kita kena takdir ke. Kita takdir ke, kita contoh ke. Kalau orang tak kuat akidah, jangan fardu takdir. Katanya ulama takutnya terbawa pegang kepada hak benda mustahil ni, takut jadi kupu pula. Sebab tu dalam ilmu tauhid dipanggil fardu takdir dipanggil. Fardu takdir dipanggil. Dan jikalau tu berkehendak kepada fa'il, berhajat kepada fa'il, nescaya ada ia Tuhan itu baharu. Kalau Tuhan berhajat kepada pencipta, maka Tuhan itu benda baru, benda yang dicipta, benda yang dibuat, benda yang direka. Maka benda yang dicipta, benda yang direka itu tentulah benda baru.
Kerana benda yang dibuat oleh orang, ada waktu bila kau ia mula dibuat, mula dicipta. Maka nafilah qadimnya Allah Ta'ala. Dan keadaannya Allah Ta'ala itu baharu itu mustahil. Mustahil Tuhan itu baru. Kerana Tuhan itu ciri-ciri dia mestilah qadim. Tak mungkin baharu. Kerana baharu adalah makhluk. Maka macam mana sifat makhluk ada kepada pencipta pula? Tak mungkin ada. Kita sebut dah. Kerana telah dahulu wajib kidam dan bakoknya Allah Ta'ala. Tuhan wajib kidam, Tuhan wajib bakok. Tiba-tiba Tuhan ni baru-baru macam mana pula? Kidam, bakok, Tuhan kena lagu tu. Dan keenamnya, kena mengaji ni, kena faham. Ni akidah wajib kena faham, wajib kena pelajari. Hamba mengaji dah dalam kitab lain, faham ke tak faham, wajib lagi kena belajar. Habis kitab pula, tak faham juga, faham separuh, wajib pula kena mengaji. Siapalah faham, siapalah timbul satu kefahaman yang sahih mengenai Tuhan, maka peganglah fahaman itu sampai mati. Ngaji faham ni dia duduk di akal baru. Manakala apabila kita faham, maka kita pun pegang di hati, baru jadi akidah. Kerana akidah ni benda yang bersifat i'taqada ya'taqidu i'tiqada. I'tiqadan maknanya benda yang tersimpu. Simpu mana? Simpu di hati. Apa tujuan nak simpu? Supaya tidak terlepas, supaya tidak tercabut daripada hati kita fahaman dan akidah macam ni. Pas kalau kita tidak belajar, nak pergi gapo? Pas kalau kita nak tak belajar, pergi gapo? Sebab itulah kena belajar. Lebih-lebih lagi kita orang awam kena pelajari ilmu ni, tujuan nak melepaskan dosa kita dengan Allah Ta'ala. Kerana tujuan kita hidup atas muka dunia ini adalah berkenalan dengan Tuhan. Tuhan tak suruh kita kenal makhluk dia. Kalau kita tak kenal maiding, tak berdosa. Kalau kita tak kenal, tak ingat IC rumah kita, IC kita, tak apa. Tak ingat nama kita, tak dosa. Tak ingat jalan kelik rumah, tak dosa. Tetapi kalau tak kenal Tuhan, tak kenal Nabi dia, tak kenal benda-benda hak wajib kena tahu, rukun iman, rukun Islam, maka berdosa. Berdosa saja ke tak? Di dalam ilmu tauhid dia tidak berdosa. Dia bukan berdosa saja, tambah so lagi tak ada akidah, tak ada pegangan. Orang yang hidup dengan tidak ada pegangan ini, orang tak ada akidah. Sekalipun dia belajar paling pintar, dia belajar paling bisa pun, tetapi dia tidak ada akidah, maka orang tak ada akidah di sisi Tuhan tak ada nilai. Tak ada nilai sikit abuk pun. Sebab apa? Sebab hidup tidak ada pegangan. Orang kafir, orang Kristian, orang Yahudi, orang Cina, orang India, Buddha, Hindu, apa dia semua ada pegangan dia. Tiba-tiba kita orang Islam, hak betul benar, tak saya belajar, tak saya tahu akidah. Maka wajib kena belajar. Belajar siapa faham. Dia faham tak apalah, tak wajib dah belajar. Kalau nak pergi dengar lagi, takut ada hak tak jelas lah mana, dapat pahala sunat pula. Dapat pahala sunat. Tapi kalau duk main tak faham, duk main kelabu asak, tak berapa nak jelas lagi, hak tu wajib fardu ain. Tak suruh tanya orang lain lah akidah ni. Hamba tak berapa nak cerak lah mana lagi. Hamba tak berapa nak faham lah mana lagi. Maka tu tak payah tanya tu email lagu mana hamba, lagu mana apa, dia tak cerak ke? Kerana benda yang kita tidak faham nak pergi gapo. Orang tua kata nak pergi butir mana tak tahu. Dia tak tahu. Tuhan ni wahdaniyah gapo dia tak tahu. Tuhan ni kata qiyamuhu binafsih. Tak tahu. Maksud gapo dia? Tahu berdiri dengan sendiri. Gapo dia maksud berdiri dengan sendiri? Hamba pun tak cerak juga. Berdiri biasalah, maknanya berdiri gitu lah. Lepas tu supaya hamba berdiri tak payah orang pegang gapo dia. Berdiri dengan sendiri juga. Gitu kau maksud dia.
Tak tahu juga ambo. Dia pelajar pintar university, pelajar pintar dapat anugerah ngaji di Oxford. Ngajilah gapo dia pintar setara mana pun, semua maklumat, buku ensiklopedia ni hafal belaka. Kenapa? Mengapa? Apa? Siapa? Di mana? Buku habisnya hafal belaka. Buku-buku kajian sains, buku-buku pelik-pelik hafal belaka, sejarah dunia, sejarah akhirat, habisnya baca sejarah pelik-pelik belaka. Tapi dia tak benar fardu ain, tak pandai fardu ain, seolah-olah tak ada makna pun di sisi Tuhan. Dapat anugerah manusia paling pintar di dunia, manusia yang paling banyak maklumat. Buat pertandingan kuis, soalan pelik-pelik, boleh jawab belaka. Tapi tanya wahdaniyah maksud gapo tak boleh jawab. Sudah. Tak ada apalah kehidupan dia. Sekalipun dunia disanjung oleh orang, akhirat kekallah dia di dalam neraka. Asal faham saja. Tak boleh nak royak. Biasa orang awal dia faham tapi tak boleh nak royak. Tak apa dah. Misalnya saya faham dah ustaz royak sini. Jelas dah, hangpa nampak dah. Maknanya kalau orang tanya bila-bila tu, saya nampak dah gapo dia maksud kudrat, gapo dia maksud iradat. Maksud Tuhan tu bersifat dengan wahdaniyah. Tapi saya nak hurah ni tak reti saya muka orang kapung tak tahu ke. Tak apa dah. Lepas dah tu. Lepas dah. Tapi kena faham sungguh lah. Ni tak faham, patu royak tak boleh nak royak. Tak boleh nak royak maksud tak faham. Kau tak boleh royak maksud tak boleh nak kecek. Kau gapo dia? Tak boleh nak royak. Pas lagu mana? Akidah hamba betul kau dak ustaz ni. Mau cerita royak kat hamba nak dengar dia mau pergi gapo mengenai Tuhan. Tak tahu hamba tak boleh nak royak. Apa tak boleh nak royak hamba nak tahu mana dia mau pergi gapo. Kalau betul serah Tuhan. Akidah lagu ni serah Tuhan. Kalau betul dia pergi sungguh, faham sungguh, tak apa. Tapi kalau tak faham sebutir abu, tak boleh nak royak, tak faham sebutir abu. Lepas tu, tak tahu, tak boleh nak royak. Tak faham. Lepas tu, tu tak ada akidah. Mana kalau orang faham tak boleh nak royak, tu ada akidah. Jadi kena belajar. Sebagaimana kita duk tengok drama Korea, drama Turki, drama Goni boleh kita minat, maka ilmu fardu ain juga wajib kena minat. Minat tak minat kena belajar. Tu ilmu akidah. Lah ni tak ramai minat mengaji ilmu akidah ni. Hidup dengan tidak ada pegangan tauhid, mati dengan Tuhan tak boleh nak mengucap. Payah nak faham tauhid ni. Hidup tidak bertauhid ke Allah Ta'ala, hidup tidak pegang Allah Ta'ala. Apa masalah banyak, apa serabut kepala sebab tauhid dia tidak kemah. Apa ada masalah, masalah tu ada semacam, tetapi lagu mana kita nak hadapi dia. Kalau kita hadapi ke dengan perasaan tauhid, dengan ilmu kita akan diam. Kita akan senyap di bawah tadbir Allah Ta'ala. Kita akan merasa ke kehebatan ilmu Allah Ta'ala, kudrat iradat Allah Ta'ala. Tetapi kalau tak belajar, apakah tak tahu alik ilih alik jatuh. Ada masalah sikit gak, serabut kepala selalu. Nak marah ke Tuhan lalu. Cabar Tuhan selalu. Sebab apa? Sebab kita tak kenal dia. Hok dok wi makan kita, hok masa kita senang, kita dok suka, kita dok gembira, kita dok ketawa. Masa tu kita tak lupa Allah Ta'ala pula. Apabila susah, orang tak kenal ni habisnya pakat kata. Bukan kata apabila susah tu cari Allah Ta'ala, dak nak marah ke Tuhan dak pula. Ada orang tanya apa hamba jadi manusia. Lepas tu nak jadi kambing, nak jadi lembu. Ingat sedap jadi lembu. Kalau dia mau tukar jadi lembu sekali. Serabut perut lah. Dah duduk, tak boleh duduk dalam rumah, duduk luar rumah. Daripada pagi pak malam tidur luar rumah. Tidur jalan kursi kodai. Jalan kursi kodai tak pakai seluar. Tempat makan tu lah tempat eyuknya. Hidup dalam keadaan hina. Jadi manusia itu benda hebat dah, benda mulia dah di sisi Tuhan. Dan keenamnya daripada
Sifat Tuhan hak wajib kita kena belajar wahdaniyah. Wahdaniyah artinya, arti wahdaniyah itu esa Allah Ta'ala. Esa Allah Ta'ala. Apa maksud esa Allah Ta'ala? Mari mana kita pegang akidah Tuhan itu esa? Ayat Quran kata kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu adalah esa. Allah itu adalah esa, tunggal. Bahasa Kelantan panggil so lolo. Tuhan ni hak Tuhan yang sebenar. Tuhan hak karut banyak, tapi Tuhan hak sebenar ada soniyah lolo. Dalam spesies dia soniyah. Tak ada kalau kita manusia ramah. Spesies manusia ni ramah, spesies kambing, spesies tumbuhan, spesies binatang banyak. Spesies burung, spesies malaikat, spesies goni ramah. Tetapi Tuhan yang sebenar soniyah. Siapa dia? Nama dia Allah Ta'ala. Dialah Tuhan yang sebenar-benar. Katakanlah wahai Muhammad kepada semua orang, yang Allah itu adalah esa. Apa maksud Allah? Allah tu nama kepada Tuhan yang sebenar itu hanya esa sahaja. Artinya esa Allah Ta'ala. Pada zatnya esa, pada sifatnya esa. Esa Allah Ta'ala itu pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya. Jadi daripada tiga sudut, Tuhan itu esa dari sudut tiga sudut. Pertama, Tuhan itu ada zat, maka zat dia tu esa. Tak ada zat serupa zat Tuhan. Tak ada zat boleh setanding dengan zat Tuhan. Ada ke tak spesies manusia? Tubuh hamba ni ada tandingnya dia. Ada contoh selain daripada hamba, hak jenis berkulit betulan lagu ni, menapah menyawa lagu ni, ada banyak spesies. Jadi zat hamba tidak sah. Zat hamba ini banyak contoh, banyak gapo. Tuhan zat dia soni hak tidak bertepat, zat tidak bertepat, zat tidak berupa, zat gani tidak gapo semua, maka hak ni soni sahaja, jenis zat jenis lagu ni. Kedua, sifat Tuhan tu sah. Kudrat Tuhan tu sah, iradat Tuhan sah. Apa maksud kudrat Tuhan sah? Tuhan mencipta langit bumi yang besar ni arah dengan satu kudrat sahaja. Bukan dengan banyak kudrat. Kalau contohnya orang tua dulu buat contoh dengan kapal terbang. Kapal terbang dia boleh naik dengan kudrat enjin, kudrat enjin. Enjin ke kipas dia ada dua. Dua. Maka dia boleh terbang. Kerana ada kudrat, kerana ada kudrat, kerana ada kuasa dia tu dua enjin. Maka kalau ada dua enjin berarti lemah. Dia yang kena ada kuasa baru bisa. Kalau ada enjin, berarti enjin ni perlu kepada enjin sebelah kiri. Enjin sebelah kiri perlu kepada enjin sebelah kanan. Motor lagu ni perlu kepada enjin. Berarti kalau penuh enjin sebelah kanan, enjin sebelah kiri tak boleh nak tapung, terbalik orang. Kalau enjin sebelah kiri penuh, sebelah kanan pula jadi masalah. Begitu juga kalau kudrat tu ada dua, ada istilah minta tolong. Tak erat dengan kudrat ni, kita masuk gia nombor dua. Apa gia tu ada satu dua? Kerana dia minta tolong. Gia satu minta tolong dengan gia dua minta tolong dengan gia tiga. Apa? Kalau duk main tiga semacam pecah enjin. Gia satu daripada sini pas Kota Baru acul lebu enjin. Gia satu baru belajar kereta, nya tekan juga, tekan hacur lebuh, meletup enjin. Apa? Sebab enjin tu lemah. Apa? Sebab dia ada gia-gia dia. Sebab dia ada tahap-tahap dia.
maka ada istilah pertolongan di dalam sifat. Maka sifat Tuhan ni tunggal. Semua ciptaan dia daripada sebesar-besar makhluk arah Tuhan ke sehingga sekecil-kecil makhluk debu ke apa dicipta oleh satu kudrat tu sahaja. Dan pada af'alnya, dan Tuhan itu tunggal pada af'al dan perbuatan dia. Apa maksudnya? Tidak ada sesuatu yang boleh mencipta perbuatan makhluk ini. Tuhanlah semata-mata yang mencipta perbuatan makhluk. Sama ada perbuatan itu baik menurut pandangan syarak ataupun jahat menurut pandangan syarak, itu semua ciptaan Allah Ta'ala belaka. Benda baik, benda buruk, semua itu Tuhan yang ciptanya. Lepas tu kalau Tuhan yang mencipta perbuatan baik dan buruk, manusia, apa faedah manusia pula? Maka tak perlu beri pahala lah kepada manusia, kerana manusia boleh semaya, boleh puasa, boleh mari mengaji, ni perbuatan Tuhan juga. Tuhan yang cipta dia boleh bergerak, mari mengaji, mari semaya. Maka apa faedah dia diberi pahala? Apa faedah pula manusia kena dosa sedangkan Tuhan je buatnya? Dia boleh berzina, dia boleh curi, Tuhan juga je buatnya. Kenapa dia kena dosa? Dia kena dosa ataupun dia boleh pahala kerana dia yang berusaha. Kita mari mengaji ni kita usaha. Daripada rumah kalau kita tak mari boleh. Kita nak pergi berderak situ, nak pergi berderak sini boleh. Tapi kita usaha juga perih motor, perih kereta, mari tempat ngaji. Jalan kaki, selu-selu pun mari tempat ngaji. Maka kerana kita yang berusaha, maka kita layak untuk mendapat pahala. Dari sudut kita yang berusaha. Kita usaha nak angkat tangan, usaha nak letak tangan. Maka setiap perbuatan yang ada usaha itu dikira dosa ataupun pahala. Manakala perbuatan yang tidak ada usaha, seperti orang tidur, perbuatan orang tidur, tengah tidur, ngiga bangun, semaya 1000 rakaat. Belah-belah tidur, semaya 1000 rakaat. Maka perbuatan sembahyang berlaku. Mana dia tidur boleh berlaku sembahyang? Kerana dia ditakbir oleh Tuhan. Dia dikontrol oleh Tuhan, maka Tuhan boleh buat. Tanpa keinginan dia ke, tanpa iradat, tanpa kudrat dia boleh berlaku. Boleh berlaku perbuatan. Sebab Tuhan je cipta. Maka apabila berlaku perbuatan, tapi orang tu bukan usaha, dia tidur misalnya, maka tak boleh pahala. Semaya 1000 rakaat tak boleh pahala. Langsung tak boleh. Kerana apa? Kerana Tuhan kata benda hak boleh kamu usaha saja dapat pahala, dapat dosa. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagimulah kebaikan yang kamu usahakan. Bukan Tuhan kata bagimulah kebaikan yang kamu buat perbuatan tu. Tak. Tuhan kata mu usaha ya. Kadang-kadang kita usaha dah tapi tidak berjaya. Usaha dah nak mari ngaji, usaha dah mari nak jadi baik, tetapi tak jadi baik juga. Maka dapat pahala usaha. Dapat pahala juga. Kerana berusaha nak buat kebaikan. Wa 'alaiha maktasabat, dan atasmulah balasan buruk apabila mu buat usaha jahat. Mencuri, tak dengar kata Tuhan, tak tutup aurat, macam-macam lagi perbuatan yang berlaku atas muka dunia. Semua itu perbuatan Tuhan, tetapi hasil usaha manusia, maka benda itu dikira dosa. Jadi kena faham maksud Tuhan tu tunggal, maksud Tuhan tu dari sudut zat Tuhan sifat Tuhan perbuatan tu Maksud dia hanya Tuhan sahaja yang boleh mencipta perbuatan.
Tu ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah kata perbuatan baik Tuhan cipta, perbuatan jahat manusia sendiri buat. Kerana Tuhan ni benda baik, dia tak akan buat benda-benda jahat. Jadi kalau berlaku juga perbuatan jahat, maka perbuatan tu manusia sendiri buat. Tidakkah separuh daripada makhluk ini bukan kejadian Tuhan? Benda jahat ni contohnya separuh daripada kebaikan. Berarti separuh daripada ke makhluk Tuhan ni adalah ciptaan makhluk sendiri. Tidakkah karut lagu tu? Mu'tazilahnya fikir lagu tu. Lawan daripada wahdaniyah, tiada esa, tidak esa pada zat. Berarti zat Tuhan tu ada contoh. Zat Tuhan itu ada misal dan ada contoh, ada banding macam zat makhluk. Contohnya kamera, ada banyak 14 butir kamera. Zat kamera hak serupa lagu ni banyak, spesies dia banyak. Mustahil benda lagu tu Tuhan tu banyak nuskhah. Banyak banyak gapo dia kopi, banyak salinan. Mustahil tu. Dan makna esa pada zat itu bahawa zat Allah Ta'ala wallahu a'lam.